Marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT mengelimpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita, iaitu kuliah subuh, tuan-tuan. Yang mana kuliah saya ni ada hari Sabtu, Durus Ramadan, selepas Zuhur, insya-Allah. Pada hari ini kita akan tengok, tuan-tuan, tajuk sambungan kita ni berkaitan dengan Ramadan. Dan tajuk kita ni berkaitan dengan Ramadan dan Nuzul Al-Quran. Yang kita ingin tengok pula, tuan, hari ini ni 16 Ramadan. Ni pun tarikh untuk kemarin ni, iaitu 17 Ramadan. Esok lusa ni Perlis ataupun satu Malaysia ni cuti, tuan, Nuzul Al-Quran. Apa cerita Nuzul Al-Quran ni? Apa dia? Sebab apa kita cuti pula? Apakah dalil ataupun cerita tentang Nuzul Al-Quran? Apa tu maksud Nuzul Al-Quran ni, apa dia dan sebagainya? Kan, qala Allah, qala Rasul. Apa Nabi cerita, apa Allah cerita tentang Al-Quran ni. Kita tengok balik apa yang sepatutnya kita ulang kaji balik. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kita tengok sikit sebelum saya Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan, kemarin ni masjid kita ni ada pihak pembangunan ICU ataupun bahagian SUK Kerajaan Negeri Perlis tu, saya dah mohon, tuan. Masjid kita ni dalam tahun lepas ni, nak kalau ada rezeki tu nak perbesar masjid kita ni, nak buat masjid baru. Kan, masjid kita ni dah 19 tahun 1970. Kita pun beberapa kali repair bumbung kan. Kalau ikut tu tak perlu buat masjid baru pun. Kita banyak ni lawan ramai pun. Besar mana pun orang banyak tu juga. Tapi memandangkan masjid kita ni lama sebenarnya ni, keperluan tu saya tulis PR surat untuk ni, mohon untuk masjid baru. Dan nama pun nama tuanku Tuanku Sirjudin tu kan. Jadi masjid payah nak buat baru, masjid batu dua tingkat dah, bawah tanah pun ada. Takkan kita tersepit kan. Jadi saya buatlah surat tu untuk mohon. Kemudian kemarin ni Cik Jasmi ada, bendahari kita, Cik Zakaria pun ada, usaha kita ni, dia pun main 4 orang main tengok masjid kita ni kan. Tak tahulah kan, ada harapan tak ada harapan untuk masjid baru tu kan, ataupun renovate dan sebagainya. Jadi kami mohon tu untuk masjid baru lah kan. Kalau boleh ni, kalau ada rezeki, kita boleh ambil tanah JKR sebelah ni kan, kita suruh Maib ganti tanah mana-mana wakaf lain kan, mereka pindah ke tempat lain, kita ambil tanah tu untuk besar masjid. Tapi banyak cerita lah, sebab kita pun ada tadika pula lah. Jadi dia jadi sompok sikit lah. Kalau ada rezeki ada, tuan. Kita doa lah Ramadan ni, aku ada rezeki masjid baru kita beri selesa lah. Ada tempat semayang, lepas tu ada mungkin tempat kuliah kan, mungkin ada tempat mengaji sebagainya, lepas tu mungkin ada dewan sebagainya, seberguna sebagainya. Jadi kalau boleh, tuan, kita bagi setarah lah, bagi elok masjid kita, insyaAllah, tuan. Jadi kita doa orang ramai lah bagi elok. Cuma, tuan, untuk tuan-tuan perasan tu ada kamera, kan. Tu 2, 3, 4 kamera ni, keliling ni ada kamera ni. Kalau tuan perasan lah, mungkin orang tak perasan. Tu ada 1. Kalau tu ada 2, luak lagi kat 10 biji kot, tak silap kita kan. Jadi ni kita untuk pantau masjid kita lah. Dulu ni kecurian banyak berlaku, cuma lah ni mungkin kurang sikit kot kan. Cuma kita bersiap siaga lah kan. Cuma kita boleh monitor balik apa yang berlaku di masjid kita ni. Dan saya pun rasa tak lama dah nanti ni saya bawa sendiri duduk pasang ni. Tak lama kita ada TV tu ni, kita buh TV kiri kanan ni. Dia ada mungkin untuk kuliah kita boleh tayang tu. Ustaz Amin pun dia nak mengajar nanti, cucuk handset dia, boleh. Ayat Quran apa ke, tafsir ke apa ke, boleh terus. Mudah. Yang belakang pun kita akan buh satu TV belakang tu bagi mudah. Mungkin ada 2 kegunaan lah. Satu untuk TV untuk mengajar kita bahan ni, dan satu lagi untuk waktu semayang. Dan kemudian ada hadis-hadis sebagainya, kita boleh masuk kan, mungkin makluman ke apa, kita boleh bubuh, tuan. Okey, itu tentang masjid kita. Kita tutup tajuk kita hari ni. Itu tadi tajuk minggu lepas, kalau kita ingat balik, solat tarawih ni. Apa cerita solat tarawih ni kan, iaitu dalil dia yang pertama sekali, yang umumnya orang tanya Nabi, macam mana solat malam Nabi tu. Nabi kata masna, iaitu 2 rakaat. Dan jika khawatir masuk subuh, berwitirlah dengan 1 rakaat. Hadis Bukhari kuat. Hadis betul dalil dia solat malam ni berapa? 2. Lagi tak subuh, buatlah 2. Dan bila takut nak subuh, tutuplah dengan witir. Minimanya 1 rakaat. Berapa rakaat kita belajar untuk witir dulu ni? 1, 3, 5, 7, sebab 9, bahkan 11, tuan. Jadi dia ganjil, tuan, witir ni. Jadi witir ni kita boleh buat ganjil. Kemudian solat malam itu 2. Dan kalau kita balik, tuan, awak ada masjid yang buat 11, ada yang buat 13, ada yang buat 20, 21, 22. Kita bincang itu ni 23.
Rupanya tuan-tuan, yang kita boleh kita contohnya buat sebelah ni kebanyakannya sebab dalil Aisyah. Kan Nabi ni macam tanya solat malam Nabi macam mana? Dalam bulan puasa ke dalam luar bulan puasa tak lebih 11 rakaat. Tu dalil kuatnya Bukhari Muslim. Kemudian dalam dalil pula Nabi dapat 13 rakaat. Ada banyak riwayat tuan. Kalau tengok di sini tuan, tu 11 rakaat, 8 3 witir. Riwayat Malik, Sa'id bin Mansur, 13 rakaat, 2 rakaat ringan ataupun 8 dan tambah 3 witir. Riwayat Ibn Nas, apa tu Ibn Ishaq. Kemudian riwayat Muslim pun ada tuan. 19 rakaat, 16 tambah 3, 21 rakaat. Riwayat Abdul Razak, 20 tambah 1 witir. 23 rakaat, 20 tambah 3. Riwayat Malik, Ibn Nas, Al-Bahaki. Ini mazhab yang mana? Abu Hanifah, Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Abu Daud dan Ibn Mubarak. Bahkan lebih lagi tuan-tuan, 28 tambah 1. Mazhab Malik pula 36 tambah 1, 38 tambah 1, 40 tambah 41 rakaat. Dan kemudian 49 rakaat, 34. Pasal apa banyak tuan? Dalil tadi ni. Dua. Cuma kita ni, kita kebanyakan yang buat sebelah dia boleh ni sebab apa? Itu yang kuat. Cuma nak kata kita saja sebelah ke? Tak. Yang kata 20 pun iya juga. Adakah Sayyidina Umar ni buat bid'ah ke? Dia buat 20 banyak ni, Nabi tak buat 20. Dalil ni 22. Lagi tak subuh boleh buat 2. Kan? Pakai banyak riwayat-riwayat. Yang jadi sebelah ni pun banyak. Mungkin 8 witir tarawih tambah 3 jadi sebelah. Mungkin buat 10 tarawih 1 witir sebelah juga. Jadi kiraan tu banyak. Mungkin 13 tu pula 10 tarawih 3 witir. Contohlah. Jadi banyak. Mungkin 8 tu solat malam, 5 tu witir. Kombinasi tu atas imam. Dia nak buat berapa kan? Tu cerita dah. Jadi tak ada masalah. Jadi siapa yang kata nak buat sebelah, buatlah. Nak buat 13, buatlah. Nak buat 20, buatlah. Tak ada masalah dalam bab ni. Cuma ini masalah tu, siapa yang tak buat macam kami, bukan sunnah Nabi. Macam mana tuan-tuan? Itu jadi masalah tuan. Cerita dia, dalil dia itu. Cuma yang lebih kuat dia, yang buat sebelah ni, sebab Aisyah kata dalam bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan tak lebih pada sebelah. Itu kekuatan dia tuan-tuan. Itu faham no? Yang mana yang buat berapa pun tak ada masalah sebenarnya. Dan riwayat pula banyak tuan. Nabi buat di masjid kadang-kadang dia, Nabi buat di rumah pula banyaknya. Dan ada Nabi buat pula malam tu. 1 rakaat tuan-tuan, sahabat ikut belakang surah Al-Baqarah. Ayat 1 ayat nak berhenti. 200 ayat tak berhenti lagi. Habis ayat sampai 289 ayat Al-Baqarah. Tambah lagi Ali Imran, An-Nisa, 5 juzuk tuan-tuan. Bahkan sahabat ikut pula sampai hampir subuh tuan. Dan Nabi buat pula 4 rakaat pada malam itu. Jadi kiraan dia tak semestinya tuan. Jadi bangkit malam ni buatlah 2. Ustaz semalam kami buat dah tarawih kat masjid. Nak bangkit malam buat tahajud pula. Ya silakan. Banyak dalil tuan. Nabi ada buat di masjid dan sahabat ikut malam pertama, kemudian ikut lagi. Dan dari ni Nabi tak buat, tak main di masjid. Pasal apa Rasulullah tak main masjid ni? Aku takut nanti jadi wajib tentang solat tarawih ni. Kalau jadi wajib tuan, kita 5 waktu masih main berjemaah pun tak main. Tambah lagi nak main tarawih tuan jadi wajib. Tu cerita dah. Cuma kita terbalik pula, ni. Solat tarawih hari tu ni 2 minggu lepas ramai. Main minggu kedua hari tu ni kurang dah. Hari tu ni kelayakan. Suku akhir. Main minggu ni tuan, dia pelan kurang surut dah. Hari tu mungkin 10 saf dah tinggal 8. Main minggu ni pula tinggal 7 lah. Minggu depan tak tahu tinggal berapa tuan. Sepatutnya tuan terbalik. Bukan yang akhir ni yang tinggal 1 saf tu. Yang akhir tu kena atas. Sebab akhir ni ada di Qadar tuan. Qadar ni lebih daripada 1000 bulan tuan. Pahala apa? Pahala ibadah. Kalau umur 83 tahun 4 bulan sebagainya, dia punya pahala ibadah solid tuan. Okey, kita tunjuk kita ni tuan. Okey, nuzul Al-Quran. Apa cerita tuan? Iaitu bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan ni bulan Al-Quran tuan. Dan siapa kata pula ni, kita balik pada dalil. Allah berfirman tuan dalam Al-Quran tuan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
Yang pertama tuan, iaitu Al-Baqarah ayat 185 ni, bulan Ramadan ni diturunkan di dalamnya Al-Quran. Siapa beritahu? Allah beritahu sendiri. Ramadan ni Allah turunkan Al-Quran di dalamnya tuan. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-Quran ni bukan kita suruh baca saja. Kena baca, kena faham. Dan kita ambil ibrah pula sebagai panduan kita, petunjuk kita. Dan juga membedakan yang mana yang betul dan yang mana yang salah tuan. Itu Al-Quran. Tuan beli kereta tuan, dapat buku tuan. Oh, kereta baru nak kena servis 5,000, pakai minyak biasa sintetik 7,000. Lepas tu fully sintetik 10,000. Tu minyak kereta. Cukup pula 80,000, timing belt kena tukar. Betul pula main 160,000 pula tukar minyak minyak brake, minyak kelas sebagainya. Semua tu ada kiraan-kiraan dia. Tu beli kereta. Kita hidup kat dunia ni, Allah tak bagi hidup sia-sia tuan. Apa dia? Kena buat apa? Semua cerita Al-Quran ni tentang kehidupan kita, hukum hakam kita, sirah kita, apa petunjuk kita, nak ke mana kita, dan apa kita balasan baik dan apa buruk, pahala syurga, semua tu dalam Al-Quran tuan. Sains pula dalam Al-Quran, semua dalam Al-Quran. Dia kitab petunjuk kita untuk kita tengok balik yang mana yang betul dan mana yang salah. Ni dari yang pertama. Jadi Ramadan ni bulan turun Al-Quran. Okey, dari yang kedua pula, ini sama tadi ni, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membedakan yang mana yang betul, yang mana yang salah, hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Kalau kita balik nanti tuan buka, ini tentang ayat turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Cuma timbul isu tu tuan, apa cerita nuzul Al-Quran? Yang 17 Ramadan ni apa cerita tuan? Isu besar ni. Kita rujuk balik. Apa dalil kata? Apa hujah dia tuan? Makna nuzulul Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran turun ketika Lailatul Qadar. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah di surat Al-Qadar yang sering kita baca, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kalau perasan balik, kita buka kitab nanti balik, surah Al-Qad tu kan, lepas tu tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar, iaitu sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kalau perasan balik, bila tu Qadar ni Nabi sebut dalam hadis sahih pula, ia 10 terakhir. Kita nak jumpa isu lusa ni 17 Ramadan. Yang Lailatul Qadar ni kalau ikut bukan 17 hari, 20 dan ke atas. Dan Nabi sebut pula yang memungkinkan lagi Lailatul Qadar ini malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, pakai 29. Ada 5 tarikh itu yang memungkinkan lagi. Jadi macam mana kita nak tengok? Dah kita rujuk balik. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar ni surah 1 hingga 7 ni, 1 hingga 3 ni, Lailatul Qadar ni yang mana Allah turunkan Al-Quran. Yang pada malam itu lebih baik pada 1000 bulan tuan. Ini dalil yang kedua. Surat Al-Qadar ayat 1-3. Kita juga meyakini bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, sebagaimana ayat yang menegaskan, Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Apa? Allah cerita lagi dalam ayat lain pula dalil Allah turun Al-Quran ini bukan dia turun berperingkat-peringkat. Sebab tu kalau tengok balik, Nabi duduk di Mekah, duduk di Madinah, Nabi naik unta, Nabi duduk berehat, Nabi duduk di masjid, duduk di rumah sebenarnya. Banyak malaikat Jibril mai jumpa Nabi, turunnya wahyu-wahyu. Itu turunnya Al-Quran. Jadi di sini rupanya ada banyak tarikh, ada banyak waktu. Satu bendanya akan turun sekaligus, satu pula berperingkat-peringkat. Itu bezanya. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Jadi timbul soalan, bila tarikh betul ni? Lailatul Qadar tu 10 terakhir ke? Yang mana kata esok lusa nuzul Quran ni? Jadi wallahu alam tuan. Dalam bab tu hanya Allah saja yang mengetahui. Cuma dari dalil dia, jadi jam kuatnya ada 2 masa, 2 tempoh. Satu, Allah turun Al-Quran sekaligus. Daripada mana? Langit
Langit ni tuan ada dua rumah, Baitul Izzah dan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur langit yang atas sekali. Kalau tuan ingat balik saya cerita itu dan 2 bulan lepas tentang Isra' dan Mi'raj. Yang mana malaikat Jibril bawa Nabi Muhammad naik langit pertama. Jumpa malaikat jaga pintu langit pertama itu. Nabi Adam berada di situ. Langit kedua, langit ketiga, setiap langit ni ada malaikat jaga. Dan langit yang ketujuh tu jumpa Nabi Ibrahim AS. Dan selepas itu Nabi Ibrahim pula bersandar di Baitul Ma'mur. Satu pintu yang mana malaikat akan masuk satu hari. 70,000 malaikat masuk dan mereka beribadah di situ. Lepas mereka keluar, tak akan masuk lagi malaikat yang sama. Esok pula malaikat baru lain pula masuk 70,000 hari demi hari. Sebab tu tuan, malaikat antara makhluk yang Allah cipta paling banyak dalam dunia ni, dalam alam ni. Malaikat tuan. Sebab apa? Masuk tuan 70,000, keluar pula, masuk pula yang lain. Tak akan jumpa yang sama, masuk lagi, keluar. Bayangkan ramainya, banyaknya malaikat. Di situ ada Baitul Ma'mur. Kemudian yang kita berlangit dunia ni Baitul Izzah. Jadi kalau orang tanya berapa rumah langit ni? Ada 2 rumah langit. Satu Baitul Ma'mur, satu Baitul Izzah. Soalan tipu mat. Kalau orang buat tanya soalan tu teki. Kalau kita belajar sunnah ni, rupanya ada 2 pintu rumah. Iaitu Baitul Ma'mur, Baitul Izzah. Cuma Baitul Izzah ni di langit dunia. Tak mana wallahu alam. Cuma tarikh dia satu masa turun sekaligus. Di Lauh Mahfuz tu turun ke langit dunia, Baitul Izzah satu tarikh, satu masa. Dan Baitul Izzah tu pula beransur-ansur pada Nabi. Sebab tu cerita Nabi duduk di sini, apa cerita imam cerita ni, ayat hukum, ayat sebagainya, semua tu beransur-ansur. Jadi perbezaannya ada tarikh yang berbeza. As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan ada 3 pendapat. Pertama, Al-Quran turun secara utuh keseluruhan ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Lihat Sayyuti ni dia sentuh tentang dia ada 3 pendapat. Pertama ni Al-Quran turun sekaligus, iaitu daripada langit betul Lauh Mahfuz tu ke Baitul Izzah ni, iaitu satu masa. Itu kita Lailatul Qadar tu turun sekaligus. Itu yang pendapat yang pertama. Selanjutnya Allah turunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian. Jadi bila turun pula ke langit dunia ni, dia turun kepada Nabi pula beransur-ansur. Malaikat Jibril bagi wahyu berperingkat-peringkat kepada Nabi. Kata As-Suyuti, ini adalah pendapat yang paling sahih dan paling terkenal. Kedua, Al-Quran turun setiap Lailatul Qadar selama masa kenabian. Yang kata pula Al-Quran ni turun pada Nabi ni Lailatul Qadar. Selama mana Nabi jadi Rasul tuan. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi SAW selama setahun itu. As-Suyuti menyebutkan ini merupakan pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Ketiga, Al-Quran pertama kali turun di Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran turun berangsur-angsur di waktu yang berbeda-beda. Ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi, dan As-Suyuti lebih cenderung menguatkan pendapat yang pertama. Berapa Ustaz? Banyak pendapat ni. Sebab tak jelas. Nabi tak cerita dengan jelas. Allah pun tak cerita dengan jelas mana tarikh-tarikhnya. Sebab tuan-tuan, Al-Quran ni dia nama ibrah, pengajaran. Dia tak perlukan nama sebenarnya, tempat dan masa. Dia perlu apa? Pengajaran. Yang Nabi turun pada zaman dulu ni, kita terasa tak? Tempiah tak? Tabat syada Abi Lahabin wa ta'. Itu celakalah wahai Abu Lahab. Yang mana dia ni, Nabi bagi dakwah, dia pergi ke belakang, pergi canang. Nabi pembohong, Nabi kecoh sebagainya. Dan isi dia pula mereka dua ni suami isteri ni kan bersubahat tuan dakwah Nabi ni. Bahkan sampai Nabi turun ayat celakalah Abu Lahab. Jangan dia ni tak mati gitu kan. Ayat turun sebelum dia mati, berapa tahun sebelum dia mati. Bayangkan kita dah semayang ni duk celaka Abu Lahab, time tu Abu Lahab tak ada lagi. Bayangkan sampai mereka dia mati pun tuan kan, jasad dia busuk tuan. Bahkan tak ada siapa yang nak tolong simpan ke jenazah dia. Hina tak hinanya Abu Lahab tuan. Kita ni ada tak perasaan begitu. Kalau tak mau tolong dakwah Nabi pun, jangan pergi kutuk dakwah Nabi contohnya. Depa ni ngarut ni. Kalau tak mau pergi dengar, jangan pergi kata pula, depa ni ngarut lah, buang masa. Nampak tuan. Kalau tak suka, tinggal. Tapi tak, dia pergi canang belakang. Jangan pergi dengar lah, ustaz tu kata, cerita tu, ni semua tu bohong belakang. Kalau kita buat lagu tu, kita termasuk yang mana? Ibrah tadi, kalau panggil lagu tu, itu panggil Abu Lahab. Kan? Contoh lah. Nama kata, Al-Quran ni dia ibrah. Kita macam mana? Wal as innal insana lafi khusr. Demi masa kita dalam kerugian. Sekali lagi nak buat apa sekali ni? Masa sama 24 jam. Pasal apa kalau kita ni berjaya? Pasal apa kita ni tak berjaya sebenarnya?
Oh, dia berjaya lah ustaz, dia pulun betul masa yang sama, dia pulun betul kerja dia atok sebenarnya. Nampak pentingnya masa. Jadi Al-Quran ni dia ibrah untuk kita tuan. Beliau menyebutkan riwayat yang mendukung pendapat ini, di antaranya riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan Al-Quran turun secara utuh ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu turun selama 20 tahun. Hadis riwayat Nasai dalam Kubra. Jadi dari yang lain pula sebut Al-Quran turun sekaligus, iaitu Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian turun pula beransur-ansur selama 20 tahun. Itu dalil yang mana kita yang lebih kuat tuan. Hadis An-Nasai. Asyuyuti juga menyebutkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir yang menyebutkan riwayat bahwa ulama sepakat Al-Quran diturunkan utuh ke Baitul Izzah di langit dunia. Ibnu Katsir mengatakan, okey, Ibnu Katsir ni kitab tafsir Ibnu Katsir. Disebut tuan, dia tengok balik ulama-ulama bincang sepakat kata Al-Quran turun daripada utuh, itu daripada Lauh Mahfuz tu langit yang mana Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah itu. Disebutkan dalam ijma' bahwa Al-Quran turun secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Itqan. Jadi bila tarikh dia tuan, wallahu alam, tak ada masalah. Cuma kerja buat kita tuan, apa kita nak bila Al-Quran tu. Tu ni tadi cuti saja, buat kenduri, buat sambutan sebagainya. Jadi sekadar sambutan, sekadar perayaan sebenarnya. Bukan itu yang Nabi bawa tuan. Nabi nak bawa apa? Nak bawa kita kenal agama itu, baca Al-Quran, faham Al-Quran, kena amal Al-Quran, dan kita bawa dalam kehidupan kita untuk kita gunakan Al-Quran itu tuan. Berpuasa Ramadan bersama Al-Quran. Ramadan di samping bulan untuk berpuasa dan qiyamul lail, dia juga merupakan bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau anda tahu sahabat Nabi tuan, mereka bila main Ramadan tuan, mereka berdoa dah. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah bagi kami jumpa Ramadan. 6 bulan sebelum jumpa Ramadan minta doa dah tuan. Sebab apa? Dia tahu pahalanya, ganjarannya hebat pada bulan Ramadan. Bagi para sahabat tuan, ulama-ulama salaf mereka tutup kedai tuan. Bulan Syaban tutup dah tuan. Ramadan lagi tutup tuan. Sebab apa? Mereka nak beribadah Al-Quran, pederah balik Al-Quran, baca Al-Quran, talaqi balik, semayang nak baca dalam semayang sebagainya, ambil ibrah, ambil pengajaran dan sebagainya. Pada bulan ini pula Rasulullah SAW saling memperdengarkan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Okey, rupanya tuan-tuan, malaikat Jibril bila main Ramadan ni kan, dia main dengar bacaan Nabi, talaqi musyafahah panggil. Talaqinya tu berdepan. Seorang baca, tok guru ataupun imam ataupun ustaz dengar. Jadi dia boleh berbetul mulut ke mulut tengok balik sebutan makhraj sebagainya. Itu talaqi musyafahah. Tuan-tuan, inilah cara yang terbaik untuk kita belajar Al-Quran. Jadi malaikat Jibril jumpa Nabi tiap Ramadan tuan-tuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan dengan kebaikan, terlebih pada bulan Ramadan, karena Jibril alaihissalam senantiasa menemui beliau tiap malam pada bulan Ramadan hingga Ramadan usai pun. Jadi bila Jibril ni jumpa Nabi setiap malam sampai habis Ramadan tu. Dan Nabi pula jadi orang yang sangat dermawan bulan Ramadan. Kalau bulan lain tu derma, bulan Ramadan lagi-lagi dermawan. Dia bagi RM1 kata kita apa tu mayang ni ataupun Jumaat RM1 RM2, bulan Ramadan bagi RM2, RM4, RM8, tambah lipat ganda lagi. Kalau bulan lain tolong orang, bulan Ramadan lagi tolong orang. Kalau bulan Ramadan bulan lain tu boleh buat kebaikan macam-macam, Ramadan lagi-lagi buat kebaikan. Itu maksudnya tuan. Ramadan usai untuk memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril, dan saat Jibril menemui beliau lebih dermawan dalam hal kebaikan dibanding angin yang bertiup. Kalau angin bertiup tuan, macam apa tu tisu ni, kena kipas tuan, bergerak sangka dah. Ni bawa kipas ni. Nampak kata Nabi ni lagi dermawan daripada angin yang bertiup tuan. Sangat-sangat Nabi mencari fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan pada bulan Ramadan tuan. Di bulan yang suci ini, janganlah terlewatkan begitu saja. Marilah kita isi dengan perbanyak membaca Al-Quran, terlebih apabila kita sanggup untuk menghafalkannya. Bila kita baca tuan, ulang-ulang kita hafal tuan. Sebab tu bila kita banyak hafal, kita akan seronok nanti. Bila nak guna pula, kita bangkit malam nanti. Sebab apa? Nak pederah balik apa kita hafal.
Mungkin kita baca siang tu, hafal siang, malam untuk kita ulang kaji. Kita baca lah, bagi tahajud 2 rakaat, surah apa kita baca tadi, ulang. Itu yang lebih baik lagi, tuan-tuan. Ada beberapa keutamaan dan pahala bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran yang perlu kita ingat. Pertama, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan memperoleh gelar sebagai manusia terbaik dan mulia. Siapa yang baca Al-Quran, ni apa Nabi kata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik antara kalian ni yang mana mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Bukhari. Siapa baik antara kita ni, kita dah nampak lah ni, yang bagus kita ni, Tan Sri, Datuk Seri, doktor, profesor, pakai dunia. Alhamdulillah dah. Orang bagi ganjaran, bagi gelaran sebenarnya. Itu ilmu dunia, pakai dunia. Tapi orang nak dapat pangkat tu payah, bukan semua orang dapat. Tak ada masalah tuan. Kita ni punya boleh dapat pangkat ataupun gelaran yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik antara kita ni siapa dia? Yang mempelajari, belajar Al-Quran dan mengajar. Tok guru baik, anak murid pun baik. Jadi nak dapat yang gelaran yang terbaik ni, kita kena belajar Al-Quran ataupun kita mengajar Al-Quran. Mudah tuan. Hadis Bukhari sahih. Kedua, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, baik yang mahir maupun yang masih kesulitan membacanya, itu semua akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Adapun yang masih terbata-bata dan masih merasakan susah dalam membacanya, maka untuknya 2 pahala. Hadis Muslim. Siapa yang baca Quran sedap, betul bertajwid dan sebagainya, dia bersama dengan para malaikat yang mana yang mulia akhirat nanti. Jadi baca elok sebagainya. Cuma ustaz, kami suara tak sedap, kami pun baca tersangkut-sangkut, terbatak-batak, nyawa pun tak lepas. Jangan bimbang tuan. Nabi kata apa? Siapa yang masih terbatak-batak, tersangkut-sangkut ni, tapi duk try baca, duk try ulang kaji, duk try belajar, dia dapat 2 pahala. Kita hukum dunia kita ni, Faisal tak betul, potong markah. Dah kali bolehlah 80, boleh 70, boleh dunia. Tapi akhirat tu baca Quran ni, walaupun tak betul tu, tapi masih duk belajar. Duk try, duk berbetul. Allah bagi 2 pahala. Cuma janganlah kita duk belajar seorang-seorang, tak betul, belasah pila ustaz, kata tadi dapat 2 pahala. Duk belajar seorang-seorang, tak betul, belasah juga. Tak jadi. Itu kena belajar, kena ulang kaji. Tak betul, susah nak sebut. Duk berbetul. Belajar tuan, dapat 2 pahala. Hadis Muslim tuan. 2 pahala. Ketiga, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran lebih utama sebagai imam, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus di antara mereka bacaan atau hafalan Al-Qurannya. Jadi imam ni siapa dia? Yang mana yang bagus bacaan dia dan juga banyak hafalan dia. Zaman Nabi tuan, yang baca pun banyak, yang hafal pun banyak, sama banyak tuan. Kita siapa yang faham sunnah pula. Dia sama, faham sunnah pun sama juga, belajar sunnah pun sama. Siapa yang mana awal masuk Islam. Ada yang awal masuk Islam pun sama juga. Siapa yang berhijrah bersama Nabi. Sampai tahun tu nak bezakan ranking mana yang mana jadi imam tuan. Itu zaman Nabi. Bahkan yang mana umur tuan, sahabat-sahabat yang 5, 6 tahun, 7 tahun kecil lagi pun jadi imam dah tuan. Sebab apa? Mereka banyak hafalan Al-Quran. Jadi imam ni tak semestinya kecil, besar, tua, muda. Yang paling banyak bacaan hafalan dia tuan. Al-Qurannya. Keempat, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran dapat menaikkan derajat orang tuanya di akhirat kelak. Siapa yang baca hafal Quran banyak ni, dia akan naikkan darjat orang tua dia di akhirat. Apa dalil dia? Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kedua orang tua para ahli Al-Quran akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan yang tidak dimiliki oleh penduduk dunia. Mereka berdua bertanya, kenapa kami dianugerahkan pakaian kemuliaan ini? Mereka pun dijawab bahwa sebabnya adalah karena anak mereka yang menghafalkan Al-Quran. Hadis Ahmad yang mana akhirat nanti kita pelik, ya Allah, mana pakaian kami dua pakai ni? Orang lain tak dapat pun. Lupakah engkau dekat dunia ada anak yang mana menghafal Al-Quran. Dengan syafaat anak hafal Quran ni, mak ayah mereka akan dapat pakaian yang hebat yang dunia ni tak ada bandingannya. Kalau tuan pergi kedai kangak tu tumpah baju raya, sepasang 100, sepasang 200. Itu pun boleh mahal lah kot. Ada sepasang 1000, tak jumpa lagi dah.
Kod ke samping tenun ke apa, bola 2,000 baju Melayu sepasang. Tu dah paling mahal pun. Berapa ribu nak kan? 10,000. Boleh beli lagi. Ni bayangkan, nilai tu dekat dunia tak terbanding tuan. Akhirat tuan, kita akan bangga. Hei, aku seorang, kami dua ni pakai baju elok ni. Sebab apa? Anak kita hafal Quran tuan. Buktinya. Jadi tuan, ada dalil yang lagi memakai mahkota. Yang nama mahkota ni tuan, cahaya matahari tu cerah elok, dia lebih cahaya besar apa? Terang lagi daripada cahaya apa? Bersinar tuan. Jadi semua tuan, itu penghafal Al-Quran tuan. Kelima, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan rekan setia yang akan membela di saat semua rekan akan pergi dan lari meninggalkannya di hari pembalasan kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ibadah puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, Ya Allah, dahulu aku telah mencegah orang ini dari makanan dan syahwatnya, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Al-Quran juga berkata, Ya Allah, aku dahulu telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Akhirat nanti ada dua benda, Al-Quran dengan puasa. Jadi syafaat kita gerintung, Ya Allah, si fulan ni puasakan aku. Kalau ikut dia boleh buka puasa saat ini, siapa boleh dekat rumah. Tapi tak, kerana Engkau Ya Allah, dia sanggup puasa, berilah syafaat pada dia. Aku pula kata, Ya Allah, dibacakan Engkau, bangkit 3 pagi baca lagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bacakan Engkau Ya Allah, berilah syafaat pada dia. Nabi kata, kedua-duanya memberi syafaat kepada kita tuan. Jadi tuan, gunalah masa ni untuk kita baca dan hafal Al-Quran tuan. 6. Orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran semakin tinggi kedudukannya di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diperintahkan kepada para pengemban Al-Quran, baca dan teruslah naik, serta bacalah dengan tertib seperti dahulu di dunia kalian membacanya. Sungguh kedudukanmu di surga bergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis Abu Daud. Rupanya tuan-tuan, kita baca orang ni dinilai tuan. Akhirat nanti Allah suruh baca balik, berhenti tak manalah kita baca. Lagi banyak kita baca, lagi tinggi kita darjat kita. Naik baca. Sebab tu Allah kata, aku suka al-hal wal murtahal. Habis baca, dia ulang, habis dia ulang. Tu maksudnya kata apa? Ada kata khatam Al-Quran tu, habis ulang. Cuma tak adalah khatam Quran kita buat kenuri. Kecil-kecil tak apalah, habis Quran buat kenuri, bagi semangat kat budak-budak. Ni mana kenuri saya ni malam ni, awak saya ulang ke 100 kali khatam Quran. Tak ada orang buat kan. Mana buat syok-syok penuh kesyukuran, tak apalah. Dia kata khatam Quran ni, tak ada. Hanya kita ada baca habis ulang, baca habis ulang. Dan Allah kata apa? Last kali nanti, akhirat nanti, naiklah tak mana last kamu baca, ulang. Lagi banyak baca, lagi tinggi darjat kita dengan orang lain. Mungkin kita tuan-tuan, kawan kita ni syurga yang sama, tapi atas daripada kita. Apa beza dia? Sembahyang berjemaah sama, puasa sama, haji sama, semua buat sama. Rupanya dia ni lebih baca Quran. Beza kan? Kita mungkin rasa, betul ada sahabat-sahabat sebut, ruginya kita masuk syurga. Rugi sebab apa? Sebab masuk syurga yang sama, tapi darjat berbeza kan? Kawan kita ni rupanya dia lebih baca Quran. Angkat kata naiklah. Setakat mana lah kita baca Quran. Itu tuan-tuan, kita ambil pedoman tuan-tuan, bacalah Quran, hafal Quran. Kalau tak boleh hafal pun baca ulang. Dan kita baca pula tuan, kita belajar pula tentang makna Quran. Harfiah boleh kita belajar untuk apa? Kenal. Tadi Tuan Imam baca surah apa tadi? Tentang macam mana, tentang ganjaran syurga, panggil orang bertakwa dan sebagainya. Semua tu kan kita faham kan. Bila kita faham, kita buat dalam kehidupan kita kan. Ini tentang fazilat ataupun tentang Ramadan kita Al-Quran. Cuma cerita dia nuzul Quran tadi tu tarikh. Tu tak tepi kan. Yang penting dia apa? Ibrah kan. Apa kerja buat kita Ramadan ni? Ramadan kita elok, itulah kita akan buat ke bulan lain. Kalau Ramadan pun kita tak ketahuan hala, bulan lain mustahil kita nak bagi elok kan. Sebab Ramadan lah kita dengan Allah. Yang mana malaikat, yang mana syaitan-syaitan pun dibelenggu, diikat. Kita rajin Ramadan, kita lah tuan. Kalau kita malas tuan-tuan Ramadan, itulah panggil kita tuan. Jadi kita kena tengok balik kita tak mana. Okey, last kali tuan-tuan, saya sentuh sikit. Ni tentang mukjizat Quran. وإذ
Bukan abang kata Al-Quran ni ngantuk pun tak. Abang kata Al-Quran ni bila dengar ni tenang, tak kalut, rasa sobok-sobok, rasa tenang kan. Budak-budak pun dengar tenang sebagainya. Itu Al-Quran kan. Jangan baca Quran ni ngantuk je baca Quran. Tak, bukan lagu tu. Nampak kata Al-Quran ni ketenangan, sakinah kan. Dia rahmat, dia pedoman kita. Jadi tuan, kita baca, lazimilah Quran tuan. Jadi tuan, jadi amalan kita tuan. Okey, yang saya sebut tadi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis daripada Utsman bin Affan, daripada Rasulullah SAW bersabda, hadis Bukhari. Yang terbaik antara kita ni siapa dia? Yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Ustaz, saya ni bukan ustaz, bukan cikgu pun. Nak mengajar siapa? Siapa nak ngaji kat saya ustaz? Mudah tuan. Ni tuan. Ini tuan. Sebab itu saya tuan contoh. Dari yang pertama tuan, akan diangkat darjatnya oleh Allah. Apa tadi? Yang mana Allah akan angkat darjat kita. Apa darinya? Sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat darjat satu kaum dengan Al-Quran tadi. Dan Allah akan perendahkan satu kaum pun dengan Al-Quran. Kita ambil Al-Quran dustur kita, perlembagaan kita, rujukan kita dalam kehidupan kita. Contoh tuan. Tuan tengok tuan, siapa dia ni? Duduk baca Quran tapi tak pakai baju. Pakai selong warna oren. Dah lah tu bilik apa ni? Kerji-kerji. Ni penjara tuan. Macam mana orang yang boleh hafal Quran ni masuk penjara ni? Mesti pelik tuan. Apa penyebab dia boleh masuk penjara tuan? Jadi bersoalan, adakah menyamun, adakah merompak, mencuri ke dan sebagainya. Okey. Ni dia punya biodata tuan. Kisah Hafiz Al-Quran yang dipenjara. Nama dia Muhammad Jamaluddin. Umur dia 16 tahun 2014. Keturunan dia, mak dia Thailand, orang Siam. Ayah dia Kemboja. Rupanya dia bukan orang Malaysia pun. Mak ayah dia orang luar negara. Ditangkap semasa keluar bersama jemaah tabligh di Kota Baru. Kena penjara Macang, Kelantan. Hukuman penjara 6 bulan ditolak jadi 4 bulan. Sebab apa? Duduk di Malaysia ni tamat tempoh. Orang macam kita lah. Pi bodoh pasport orang bagi 2 minggu, pi duduk sebulan. Orang bagi sebulan, pi duduk 2 bulan. Contoh, lebih hari. Jadi bila ditangkap, itu kesalahan, kena penjara. Itu cerita dia bukan kata dia buat rompak ke apa. Kelebihan apa? Betul dia tangkap tu sebab apa? Duduk lebih dekat Malaysia ni. Kalau tengok balik, ni dalam penjara tuan. Siapa dia ni tuan? Ni nama tadi Muhammad Jamaluddin tadi. Jadi apa? Jadi imam kat masjid. Dan kalau kita ni keluar penjara, Habib mana tu ni? Duduk penjara. Dan dia kerja saat ni. Semua orang tak bagi kan. Sebab keluar penjara ni, soheh duduk lembat duduk orang ni. Nak kerja dengan aku, jaga duit, bagi 100 nak nak jadi 200. Pakai dok lah, 100 tu dituang. Hilang lagi. Sebab apa? Duduk penjara. Tapi dia keluar pada penjara tuan, tu dia rezeki tuan. Masjid panggil jadi imam tarawih, panggil mengajar, jadi sebagainya. Rezeki main berlimpah ruah. Pasal apa tadi? Kalau kita angkat Al-Quran, Allah akan angkat satu kaum kita dengan Al-Quran. Kalau kita rendahkan Al-Quran, Allah akan hina kita dengan Al-Quran. Ni contoh tuan-tuan, Allah bagi daripada depan kat dunia ni, dah bagi kelebihan dah. Cuma ustaz, kat dunia tak boleh apa pun. Sebab akhirat pasti ada tuan. Tak semua orang yang dapat lagu ni. Tuan, kita tak mana tuan. Budak ni tuan-tuan, macam mana dia boleh hafal ni? Dia bukan baca Quran pun, dia hafal.
So dia tengok video ni hari-hari gambar. Yang tadi ni Muhammad Jamaluddin tu, dia boleh hafal Al-Quran tuan. Ceritalah kita tengok dengar radio Kangak ni bukan Hindustan 5 hari sekali. Boleh hafal lah. Kiri kan. Kita kan Hindustan pun. Tapi tahu sebut lagu ni apa zaman dulu ni. Apa zaman apa lah. Apa cerita-cerita dulu ni kan. Apa ni apa sanggam apa orang tuan-tuan lah. Allah tak ada lah sanggam lah ni. Tu contoh. Dia abang kata kalau benda tu duk tengok hari-hari kita boleh hafal tuan. Saya pun sendiri tuan, surah Sabi Isma Rabbikal A'la, saya akan baca hafal pun. Saya ikut tarawih tuan, contoh dulu kecil-kecil, Tok Imam Mat kita ni dia baca surah tu sampai saya boleh hafal. Contoh kan hafal Quran pun, tapi abang kata daripada dengar tu kita boleh hafal tuan, ulang. Contoh. Apa kerja buat kita ni kena lazimi. Balik buka tuan, 1 muka, 2 muka, 3 muka, kita boleh hafal tuan. Hari-hari tengok boleh hafal insya-Allah. Tua mana pun tuan tak ada alasan. Kita hafal sikit. Itu lebih baik daripada kita hafal banyak, tinggal lama, lupa habis tuan. Baik sikit-sikit tapi berterusan, itu lebih baik tuan. Jadi saya potong tuan pukul 7 dah ni, 7 sampai 10 minit. Saya pun kerja pula ini. Kita ada tu nak tanya apa untuk tajuk kita hari ni. Berkaitan dengan nuzul Al-Quran dengan Ramadan. Kesimpulannya tarikh dia nuzul ni 17 ke berapa belas ke, itu tak ada masalah. Yang penting Al-Quran diturunkan ini untuk kita ambil ibrah, itu pengajaran untuk kita amal dalam kehidupan kita. Itu kita punya, kita kena buat kita. Wallahu a'lam tuan. Ada tuan nak tanya tuan untuk tajuk kita hari ni? Betul tak berkaitan dengan Ramadan ni? Jadi tuan, bulan Ramadan ni bulan Al-Quran tuan. Perbanyakkan baca Al-Quran insya-Allah. Allah a'lam. Kerana saya berikan ini tuan. Kita ajaklah kalau kita yang ada ni kita istiqamah tuan. 16 tuan. 15-16 terakhir ni kita pejam mata, pecut tuan. 10 nanti kita buat tarawih malam tuan, kita main pula 3 pagi tuan, kita buat pula qiyamul lail tuan. Hidupkan Al-Quran. Kita buka puasa apa? Makan sahur di masjid tuan pula tuan. Allah ni alhamdulillah lah kita main buka puasa di masjid. Kan kita istiqamah buka puasa, moral dan kita sahur di masjid tuan. Sebab apa kita nak belajar bulan Ramadan ni, nak bawa pergi bulan-bulan lain. Itu tuan, kita jadi madrasah dan sekolah kita Ramadan ni tuan-tuan. Dan tuan-tuan saya berhenti dulu insya-Allah. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.